di kota Kufah. Maka orang pun berduyun-duyun datang di kawasan masjid itu. Maka salah seorangnya datang berkata pada Abu Darda, apakah yang boleh kau ceritakan kepada kami hari ini berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan, orang menyangkakan Abu Darda akan bercakap tentang sesuatu yang pada hemah orang tu sesuatu yang besar, yang apa bahasa kita hari ni kata benda yang apa, besar lah, bukan benda kecil. Macam orang hari ni kalau dia main dengar satu ceramah, dia nak dengar penceramah tu sebut sesuatu yang besar, sesuatu yang besar dia nak dengar. Tiba-tiba penceramah tu cerita sifat solat Nabi, apa dia kata, besar sikit lah. Dia mau penceramah tu cerita pasal Mesir, pasal Syria, pasal demonstrasi. Dia mau tentu kalau cerita kira nala punya isu lah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Rupanya Abu Darda menceritakan tentang kelebihan duduk dalam majlis ta'lim. Abu Darda menceritakan yang paling besar aku dengar daripada Nabi yang ni, menceritakan tentang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mari ke majlis ilmu, dia mai majlis ilmu, melalui jalan sampai ke majlis ilmu, Allah Ta'ala mudahkan dia jalan ke syurga. Kedua, Abu Darda menceritakan tentang bagaimana malaikat membuka sayap. Malaikat membuka sayap kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu ini. Malaikat buka sayap, malaikat hampak sayap. Pasal apa? Pasal rida dengan apa yang mereka tuntut. Maka yang ketiga, Abu Darda menceritakan, innamal ulama hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka itu adalah waris para nabi. Dalam hadis ini digunakan perkataan warasah. Innamal ulama hum warathatul anbiya. Ini lafaz Imam Ahmad. Sesungguhnya para ulama, mereka itu adalah waris para nabi. Digunakan kalimah waris. Jadi kita kena tahu, orang kata hang ni betul-betul waris pok hang, sebiji macam pok hang, perangai dengan muka, dengan kelaku kelakar betul-betul macam pok hang. Orang kata apa? Koyak tempek pok hang. Dah koyak pergi tempek balik pok hang. Subhanallah. Kalau satu orang itu ikhwan, dia dikatakan mewarisi harta bapa dia, bermakna dia akan dapat bahagian bapa dia. Bapa dia mati tinggal harta, tiba-tiba kita dapati dalam hukum faraid dia layak dapat 10,000. Tiba-tiba kita tengok dia pergi retuk tak mana ke, dia dapat 100,000. Maka kita tetap akan menyatakan yang waris daripada pak dia, yang dia dapat 10,000. Yang 100,000 kita tidak mengiktiraf itu pesaka. Tak. Itu dia pandai-pandai pergi cari. Maka Nabi menyebut innamal ulama hum warathatul anbiya. Ulama ini kena photostat para nabi.
koyak tempek para Nabi. Bukan daripada sikap nubuah, tidak, tapi dari segi ar-risalah. Kerana Nabi menyatakan Nabi menyatakan lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak diwariskan dinar dan dirham, duit emas dan duit perak. Wa innama warathul ilm, tetapi mereka mewarisi daripada para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu, siapa yang dapat ilmu daripada nabi, akhadha bihazzin wafirin, dia telah mendapat suatu pusaka yang cukup banyak. Jadi bila kita baca hadis ni, ikhwatul iman, ada satu pertama, bila kita baca hadis ni, kawan tu bila tanya Abu Darda baca hadis ni, kawan tu macam tak boleh faham. Takkanlah hang belajar dengan Nabi yang ni, yang kata paling dahsyat. Kok nak cerita pasal neraka, kan nak cerita pasal benda-benda kita kata dengar pun pukai-pukai punya. Tidak. Rupanya ikhwan, keselamatan agama ini dia bermula macam mana? Dia bermula daripada sempadan mana ilmu itu kita ambil. Di situ mula perjalanan kita nak selamat ataupun tidak. Kalau dia mula ambil benda yang salah, sepanjang jalan dia akan salah. Dia akan salah. Kalau dia mula ambil benda yang benar, sepanjang jalan dia akan benar. Kemudian ikhwatul iman, hadis ni dia buat kita jadi tenang. Orang kata taskunun nafs, kita jadi tenang, kita jadi lega. Pasal apa? Pasal kita tak pening kepala. Kalau orang kata ini ulama, semua kita boleh ikut, mereka semua ulama. Tak. Kita tahu yang mana Nabi maksudkan. Innamal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu, mereka adalah pewaris para nabi. Jadi yang mana para ulama boleh menyampaikan, orang putih kata exactly macam nabi, dia waris nabi. Makin dia sampai benda yang jauh daripada nabi, dia bukan waris nabi. Imma dalam dunia ni ada dua, dia warasatul anbiya, dia waris nabi, ataupun dia warasatul syaitan, dia mewariskan daripada apa-apa yang syaitan beri pada dia. Itu je. Orang kata ulama ada dua, ada ulama, ada ulang dalam semak. Wallahu ta'ala alam. Kita tak mampulah nak menghina para ulama dengan kalimah-kalimah seperti itu. Tak. Kita tak menghina para ulama. Tetapi kita katakan ulama, orang yang kita nak maksudkan dengan hadis ini, warasatul anbiya. Mereka mewariskan. Makin anak itu boleh membuktikan, ni pak aku tinggal pada aku, kita akan mengiktiraf inilah harta pusaka yang pak dia tinggal kat dia. Tengok-tengok pak dia tinggal tanah 2 ekar, lepas tinggal 2 ekar, dia pergi kerja-kerja jadi 10 ekar. Yang 8 ekar tu bukan pusaka, yang tu usaha dia. Yang pak dia tinggal tetap 2 ekar. Jadi kalau itu kita faham ikhwan, kita tahu siapa para ulama. Kita tahu. Dan kita tak jadi orang yang membuta tuli, nak pening. Tak boleh pening. Walaupun kita duduk di kampung pening lalat, kita semua sepakat, takkan pening. Dia kata ini ulama. Kesemuanya kita mengaku kelebihan mereka, tetapi yang kita nak ikut ialah warathatul anbiya. Warathatul anbiya, yang mereka waris daripada para nabi. Apa dia? Lepas itu akhirnya para ulama kita akan sebut apa ikhwan? Ambillah daripada kami apa yang sama dengan nabi. Itu yang diwariskan. Ambillah daripada kami apa yang sama dengan nabi. Yang tidak sama, kita ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata balinglah ke dinding. Kenapa dia kata lempang ke dinding? Supaya pandangan dia, patwa dia pecah, sampai orang tak boleh baca, orang tak boleh ikut. Lebih menyelamatkan aku di hadapan Allah.
Tengok. Jadi tak timbul masalah. Nama orang, belajar macam mana, berapa besar jawatan dia, dia duduk dalam kerajaan ke dalam swasta ke, tak timbul. Tak timbul. Siapa bercakap benar dengan hadis Nabi, dia waris Nabi. Dia waris Nabi. Siapa yang makin jauh dengan Nabi, makin jauh. Iyalah, memanglah Nabi tak buat, memanglah Nabi tak buat, tapi apa salah kita buat? Makin mengeluarkan dia daripada waris Nabi. Makin jauh dia, makin jauh. Kenapa? Innal ulama hum warasatul anbiya. Lam yurisu dinara wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, duit emas dan duit perak. Innama warathu al-ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu daripada nabi, akhadha bihazzin wafirin, dia telah mendapat bahagian yang cukup banyak. Jadi selesai khatibah. Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam Majmu'ul Fatawa, dia mengutip, kita kata dia menakalkan perkataan seorang ulama sebelum daripada dia, iaitu Yahya bin Ammar. Dia memetik perkataan Yahya bin Ammar. Ibn Taymiyah sebut dalam Majmu'ul Fatawa, Yahya bin Ammar ni dia pada tahun 400 lebih Hijrah, lebih senior daripada Ibn Taymiyah. Dia kata ilmu Islam ini bila kita belajar akhirnya dia akan pecah kepada 5 bahagian. 5 bahagian. 2 daripada 5 itu, 2 sangat diperlukan dan sangat bermanfaat dalam hidup. 1 ada masa bermanfaat, ada masa tidak bermanfaat. Lagi 2 sangat tidak bermanfaat. Jadi yang dikatakan para ulama itu, apabila dia boleh menyampaikan 2 yang bermanfaat, dia mengajak kita hati-hati dengan 1 yang mungkin ada manfaat, ada tak ada manfaat, dan dia menjauhkan kita daripada 2 yang sangat mudarat. Akhirnya kita belajar ilmu agama, dia akan jadi 5 bahagian itu. Yang pertama, kata Ibnu Taymiyah, berkata Yahya bin Ammar, ilmu yang menjadi kehidupan, yang menjadi nadi dalam agama ini. Kita belajar akan ada satu ilmu, kita akan jumpa dia akan jadi nadi dalam agama. Sekaligus dia akan jadi nadi dalam hidup kita. Tanpanya hidup kita rosak. Tanpanya hidup kita tak ada nilai. Kata Yahya bin Ammar, iaitulah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini ilmu dia. Ilmu tauhid ni kalau kita tak ada, kita habis. Banyak amal yang kita buat di hari akhirat akan dilihat rosak tak rosak dengan tauhid. Kerana hidup kita ni buniyal Islamu ala 5, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina Islam itu di atas 5, yang paling kuat adalah la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Itu tunjang dia. Yang kedua, dia kata ilmu yang menjadi santapan dalam agama. Tadi ilmu yang menjadi nadi, yang ni ilmu yang menjadi santapan yang kita duk makan hari-hari. Kalau kita tak makan dia, kita rosak, kita sakit. Kalau kita tak makan dia, kita tak menyantap dengan dia, habislah. Macam orang puasa, lapar, letih, long life. Tapi kalau kita suruh sambung lagi puasa dia, boleh mati dia. Kata Yahya bin Ammar, iaitulah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu Tauhid dan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Makna-makna Al-Quran, makna-makna As-Sunnah, ini adalah santapan.
Apa dia? Benda yang kita pakai hari-hari. Gabungan di antara nadi agama tauhid dan santapan dalam agama Quran dan Sunnah. Inilah membentuk kehidupan seorang Muslim. Dengan tauhid lah kita faham Quran dan kita faham Sunnah. Kalau kita tidak ada tauhid, ikhwan, kita tak mengaji akidah, kita susah nak faham Quran dan Sunnah. Dia tak lekat, dia masuk, dia tak lekat, dia tak lekat. Dia tak boleh lekat. Orang tu kalau dia terus mengaji Sunnah, dia tak start dengan tauhid, dia tak start dengan akidah, tak boleh. Last sekali dia akan jadi bengkok. Dia akan jadi jaga masyarakat lebih besar daripada menjaga khazanah Sunnah. Allah dia kata benda kecil-kecil tersaduk berkali-berkali. Syukur banyak kita merdeka ni, syukur banyak. Tadi siapa sebut kat saya tadi, kalau bom jatuh di Malaysia ni, hang baca kunut pemampui, hang tak baca pemampui, dia kata. Jadi duk berkelip pasal kunut pasal apa? Kalau bom jatuh di Malaysia, yang baca kunut pemampui, yang tak baca pemampui. Habis duk pergi berkelip pasal kunut tu buat apa? Baik tunggu bila bom nak jatuh. Senang. Dia punya teori senang. Kalau teori dia macam tu, kita boleh kata lagi satu. Kalau bom jatuh di Malaysia, yang semayang pun mampus, yang tak semayang pun mampus. Maka duk pergi marah orang tak semayang. Sebab kalau bom jatuh di Malaysia, yang Islam pun mampus, yang kafir pun mampus, maka duk pergi cerita Islam lebih daripada kafir tu buat apa? Tengok. Ini nama dia hujah kepala otak. Tak betul. Tak betul. Ini bukan masalah bom jatuh. Ini masalah mempertahankan Alkitab dan Sunnah. Dia santapan hari-hari kita makan. Betul tak, ikhwan? Kata doktor, saya sedang buat doktor sekarang. Saya makasih doktor. Macam pakcik jegih. Pakcik tidak heran, lagu ni parpu pun doktor. Kata doktor, ini kata doktor zaman dulu lah. Kita ni, penyakit kita ni berpunca daripada darah. Dan darah itu berpunca daripada makanan. Makanan masuk, makanan keluar, makanan masuk. Itulah yang menentukan badan kita stabil ataupun tidak. Jadi kalaulah makanan itu menentukan kita ada penyakit, betul tak? Kalau kita makan Quran dan Sunnah hari-hari, apa jadi pada jantung kita, buah pinggang kita, pernafasan kita, perasaan kita, darah kita? Kalau itu kita makan hari-hari. Orang kata isap rokok ni baik, kelak orang kata. Tak. Satu kawan dia habaq dengan saya. Bila tu saya cerita dengan anak saya, orang isap rokok ni ada 3 kelebihan yang tidak ada pada orang tidak isap rokok. Dia kata, satu, orang yang isap rokok ni dia tak tua, dia sentiasa muda. Kita tengok muka orang isap rokok, muda. Yang duk kerepot ni kita yang tak minta darah apa ni. Duk kerepot. Dia kata lah, saya pun duk dengar, lucu juga dia kata. Dia kata pasal apa, yang apa kelebihan yang ada pada rokok sampai orang isap rokok tu muda? Dia kata tak dan tua, mampu Hawaii. Dia tak tua. Dia tak dan tua, mati awal. Dia kata, bukan saya kata. Dia kata, makan lagi 2, saya tangguh pada kuliah yang akan datang. Tak boleh lepas semua. Jadi ikhwan, orang isap rokok, hari-hari dia isap rokok, satu masa dia tak boleh hidup tanpa isap rokok. Kenapa? Itu santapan. Antum bayang, kita makan Quran hari-hari, kita hadam Quran hari-hari, kita telan Quran, kita telan sunnah amalah, jadi daging, jadi darah, dia pam jantung kita. Dia masuk ke hati, masuk ke limpa buah pinggang, pemikiran, emosi, dia membentuk. Sampai kita makan petai, kencing pun buah petai. Maka orang yang telah menghadamkan sunnah dalam hidup dia, orang tengok muka, orang tahu dia orang sunnah. Orang tengok sembahyang, orang tahu dia sunnah. Maka ilmu yang menjadi kehidupan nadi agama adalah ilmu tauhid. Ilmu yang menjadi santapan hari-hari kita adalah ilmu daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah. Kedua-dua ilmu ini, kata dia, sangat memerlukan di antara satu sama lain. Yang ketiga, kata Yahya bin Ammar,
ilmu yang menjadi ubat, ilmu yang menjadi ubat, dan pada satu masa dia tidak menjadi ubat. Ilmu apa? Dia kata ilmu berkaitan dengan fatwa, dengan nasihat. Orang bila berlaku musibah-musibah dalam hidup dia, dia menjumpa. Bila dia menjumpa kita, kita fatwakan hal dia. Masa kita fatwakan kepada dia, jadi ubat kepada dia. Kita macam mana keadaan saya ni, kita kata sabar, kita baca ayat Quran, maka benda itu akan jadi ubat pada dia. Tapi bila dia tak ditimpa musibah, dia tidak mendekati ilmu ini, maka ilmu itu menjadi ubat pada satu masa. Kadang-kadang dia tidak membawa manfaat pada orang ini pada satu masa yang lain. Ini sentiasa akan wujud. Ini sentiasa akan wujud. Yang ketiga, kata Yahya bin Ammar, ilmu yang menjadi penyakit. Ilmu yang menjadi penyakit dalam agama ini. Ilmu apa? Kata dia ilmu kalam dan ilmu bid'ah. Ilmu kalam, semua jenis ilmu yang menjelaskan masalah akidah, tapi dibelajar dengan menggunakan falsafah akal, falsafah Yunan, falsafah daripada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini ilmu kalam dan ilmu bid'ah. Ini adalah penyakit. Dan yang kelima kata dia, ilmu yang menjadi perosak kepada agama. Ilmu yang menjadi perosak pada agama, iaitu ilmu sihir dan ilmu syirik. Sangat merosakkan agama. Yang dikatakan daripada 5 bahagian ini, kata Yahya bin Ammar, ini dinakal oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' al-Fatwa, daripada 5 ni, kesemua ini dia masuk dalam ilmu. Adakah satu orang bila dia mengajak ke 5 ilmu itu, kita nak panggil dia ulama? Kita kata dahsyat ulama ni, tauhid dia boleh mengajar, Quran dia, sunnah dia boleh mengajar, fatwa dia boleh bagi, ilmu kalam pun boleh mengajar, bid'ah pun boleh buat, sihir pun boleh buat, ulama syirik pun boleh buat. Adakah dia ajak 5 tu kita panggil dia ulama? Tentu tak masuk dengan innal ulama hum warasatul anbiya. Sebab tentulah pewaris Nabi mengajak yang bermanfaat. Maka daripada 5 ilmu yang banyak dalam Islam, akhirnya dia jadi 5 itu, yang manakah dia mengajak kita nak kata dia waris Nabi? Dia mengajak 2 di bawah? Mustahil. Atau dia mengajak, kerja dia bagi fatwa je, tak ada masalah, jangan cari dia. Ada masalah, cari dia. Tidak, orang cari Nabi 24 jam. Maka tentulah akal yang waras akan bersetuju warasatul anbiya itu ialah yang mengajak 2 di atas. Kalau begitu, kata Yahya bin Ammar, jelaslah siapa warasatul anbiya. Jadi kita tak perlu pening-pening kepala. Jadi kalau kita jumpa ramai orang bagi fatwa, dan fatwa yang dia bagi tu makin pelik, tinggalkan. Tak kira lah dia daripada mana, nama dia siapa, walaupun nama dia hebat, nama dia Sayyidina Jibril bin Sayyidina Mikail, nama dia tu, kata jangan main, hang dengar nama dia boleh terkejut. Sayyidina Jibril bin Sayyidina Mikail, anak kepada Sayyidina Israfil. Kita macam mana kita nak tolak dia? Keturunan dia hebat, tolak. Nabi kata, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Antum tengok, yang dikatakan kebenaran, yang dikatakan hak itu macam mana. Dan Nabi kata, Fatimah, aku tak boleh tolong kamu. Aku tak boleh tolong kamu, walaupun kamu itu bintu Rasulillah, anak perempuan kepada Rasulullah, aku tak boleh tolong. Kamu yang akan menyelamatkan diri kamu di hadapan Allah. Jadi ikhwatul iman, Ibn Taymiyah rahimahullah juga dia menyebut di dalam Majmu' al-Fatawa satu perkataan. Dia kata ar-raddu ala ahli al-bid'ah mujahidun. Ar-raddu ala ahli al-bid'ah mujahidun. Satu orang bangun membantah bid'ah yang ada di hadapan dia, dia layak kita panggil pejuang. Mujahid. Dia layak dapat kalimah pejuang. Sebab nak membasmikan bid'ah ni, dia lebih teruk daripada nak membasmi benda-benda lain.
Saya contohkan. Apa saya kita baca kitab, nampaknya tidak baca pula lah. Kan? Saya contohkan ikhwan. Katalah kita buka dua persatuan. Satu persatuan nama kepala otak, satu persatuan nama apalah bubuh dia. Kita tanya pada dua persatuan ni, yang mana ulama? Persatuan ni dia akan kata ulama itu adalah orang yang masuk dengan dia, berjuang dengan dia, itu ulama. Kita tanya persatuan belah kiri pula, siapa dia ulama? Ulama yang mau support apa kami buat, cari dalil-dalil untuk kami. Kita kata yang support persatuan balik sana, yang tu bukan ulama, yang tu semua cari makan. Dua orang ini akan menyatakan ulama yang duduk dengan mereka. Ada betul? Ada betul? Ya, begitu. Tapi kita balik kepada hadis ini. Kalau main satu orang, dia tengok di sini ada ulama, di sini ada ulama, dia main tengah-tengah. Dia kata apa yang Nabi buat kita buat, apa yang Nabi tak buat kita jangan buat. Saya nak contoh satu contoh. Orang mengambil Imam Nawawi masa bila? Ketika Imam Nawawi bangun memberi nasihat kepada Malik Zahir, iaitu Raja Damaskus. Malik Zahir, Imam Nawawi kata pada dia, Malik Zahir kata, kerajaan Damsyik perlukan dana sebab nak lawan dengan musuh. Negara tak ada duit, mari kita ambil cukai pada rakyat. Semua ulama setuju. Datang An-Nawawi, Malik Zahir tanya pada Nawawi, kenapa kamu tak setuju? Apa jawab Nawawi? Aku dengar cerita setiap wazir-wazir ni, pembesar ni ada harta belaka di rumah. Sehingga kan aku dengar kata talam rumah mereka emas. Rumah mereka emas. Yang kita tahu yang minta hutang tu, hutang baju dia emas. Dan 3 sampan rosak RM320, ubat-ubat luka parah RM420, diminta bayar sekarang. Maka Ramli pegang, mas, ya mas, tu hutang baju mas. Kata Nawawi, aku dengar pembesar kamu ni di rumah mereka ada pinggan emas. Maka aku minta jual itu semua dulu habis. Bila tak cukup, datang jumpa aku, akan kufatwakan, barulah ambil dia rakyat. Akibat dia, Nawawi tak boleh duduk di Damsyik, dia kena perambat pulang, dibuang kerajaan An-Nawawi. Beberapa hari dia nak mati, baru mayat dia bawa balik ke Damsyik. Orang telah mengambil riwayat Imam Nawawi pada menyatakan inilah ulama yang berjiwa rakyat, ulama yang peka dengan masalah rakyat. Ini saya contohkan, jangan dijegir macam tu, dicontohkan saja. Inilah ulama yang kita mahu di abad ini, yang tahu kesusahan rakyat. Bila naik minyak 2 kubang, tengok. Kita mahu ulama yang peka, yang boleh menegur pemerintah betapa ini satu kezaliman. Orang ambil An-Nawawi, kata mereka Nawawi berjuang, Nawawi hebat. Tetapi Nawawi juga menulis di dalam kitab Al-Azkar. Kata An-Nawawi, sesungguhnya daripada perangai orang Damsyik, mereka bawa mayat keluar daripada rumah, mereka usung dan mereka baca Quran. Sesungguhnya perbuatan mengusung mayat dan membaca Quran kuat-kuat, perbuatan yang haram dan bersalahan dengan ijma'. Ini perbuatan bid'ah. Yang tadi menyatakan kita memerlukan ulama seperti Nawawi, bab ni dia tolak Nawawi pasal dia buat kerja tu. Boleh faham tak maksud saya? Mereka ni cari ulama mana sebenarnya? Mereka bukan mencari warasatul anbiya, mereka mencari siapa yang boleh inject income.
dalam perjalanan mereka. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga di antara ulama menulis di dalam Al-Majmu' ketika muazzin nak melafazkan azan, tidak sunat membaca bismillah. Orang menyatakan ulama seperti Nawawi kita nak cari, berani tegak pemerintah. Nawawi kata bila nak azan, ambil wudu, pergi dekat mikrofon, terus riau, Allahu Akbar, tak payah Allahumma salli Muhammad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apa yang duk merongak lambu Dia kata apa salah, dia kata duk selawat. Kita kata Nawawi kata tak payah, kerana Allahu Akbar tu dah zikir dah. Dan tidak ada contoh daripada Nabi muazzin Nabi pergi tembak mulut di mikrofon duk pergi buat aja selawat lagu tu. Kita kata siapa? Dia tanya siapa kata? Kita kata An-Nawawi. Dia kata ulama bukan seorang, banyak. Tadi kenapa hang pilih Nawawi? Lah pasal apa hang reject An-Nawawi? Sedangkan Nawawi itu warasatul anbiya. Ini ikhwan, mesti ditahu siapa itu warasatul anbiya dan siapa orang yang keliru dalam pencarian dia. Orang memuji Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i dirantai daripada Mesir datang ke Baghdad. Dia difitnah penyokong Syiah. Kata Imam, kata-kata yang besar Imam Syafi'i buat. Apa dia kata? Kalau sekiranya dengan aku mencintai Nabi dan sunnahnya aku dituduh Rafidah, maka aku suka dengan nama Rafidah. Bukan dia Rafidah. Macam orang kata kat kita apa, hang ni pecah belah masyarakat. Kita kata kalaulah kerana aku ni ikut Quran dan sunnah, hang kata aku pecah belah, aku redha dengan panggilan tu. Tapi bukan aku pemecah belah, tapi kalaulah itulah nama pada orang yang ikut kebenaran, aku redha dengan nama tu. Kata Imam Syafi'i, kalaulah kerana aku sayang dekat Nabi, aku dipanggil Rafidhi, maka akulah Rafidhi itu. Maka dia berkata, tengok, dia kata dia ni Rafidah. Dia heret dengan tangan dia. Dia berkata, inilah ulama yang kita cari. Imam Syafi'i berjuang, bukan macam ulama hari ni. Imam Syafi'i menyatakan bahawa sesungguhnya pahala bacaan Quran pada si mati tidak sampai. Orang buang Imam Syafi'i. Orang buang Imam Syafi'i. Dia kata sampai bab ni kita langkau lah. Kalau kita mengaji bab ni mampu ya kita, dia kata. Dia rumah mayat kita tak boleh nak suruh. Dan kamu sayang dengan Syafi'i, dia ulama, kenapa tak ikut semua? Dia kata mampu ya. Dia kata Nabi pun tak ikut semua, tambah Syafi'i. Subhanallah. Subhanallah. Artinya pencarian menjejaki para ulama kita tersasar. Maka benarlah Nabi sebut, siapa dia ulama? Innal ulama warasatul anbiya. Saya ingat ikhwan di tengah-tengah masyarakat Malaysia ni, tiba-tiba ada seorang ulama boleh baca khutbah di masjid negara, dia kata Allah bersemayam di langit. Siapa nak terima dia? Sedangkan dia bercakap kebenaran. Dia kata tengok orang bagi dia khutbah masjid negara, perak, otak tak ada, rimbat lah 2 kupang naik ni. Bagi balon betul-betul, sikit punya main semayang dah semua tu. Yang main semayang tu duduk so depan TV ambil gambar semua, dia kata jendalu dia panggil. Kawan tu menteri dia panggil jendalu, dia panggil, bukan saya panggil. Bagi cukup-cukup, dia kata depa ni bagi sedekah cukup-cukup. Ada dia pergi baca khutbah Tuhan duduk atas langit. Tuhan pilah duduk taman apa, nak kerja Tuhan bukan kerja kita. Tengok. Sedangkan Nabi tanya soalan itu pada budak wanita itu untuk mengesahkan iman budak itu. Tuhan ada di langit. Orang yang menyatakan membangun bersama ulama pun tidak akan setuju bila ada ulama di Malaysia kata Allah bersemayam di langit. 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Kalau ada ulama kata demikian, orang akan reject dia. Orang tak boleh terima dia. Orang akan terima pada bab-bab yang dia cakap menyokong bahagian-bahagian daripada kemahuan-kemahuan mereka. Kerana itu ikhwan, kita menyokong, kita adalah orang menyokong kebenaran. Kenapa? Kerana kita adalah ahli kebenaran, ahli sunnah. Tetapi kita tak boleh sokong orang
yang dia tak tahu apa yang dia cari. Kita sentiasa dengan para ulama. Siapa mereka? Mereka adalah warasatul anbiya. Okey, ikhwatul iman. Muka surat 61. Kalau saya punya buku lah, ke surat 61, iaitu bab tentang apakah pandangan Imam Malik berkenaan dengan para sahabat. 60 tu kita baca dah kan. Menurut riwayat Abu Nuaim daripada orang yang berketurunan daripada Az-Zubair, namanya Abdullah bin Nafi' bin Thabit bin Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, daripada keturunan Az-Zubair bin Awwam. Selainnya ialah Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab. Akan diceritakan lebih lanjut mengenainya. Kedua-duanya adalah murid Imam Malik dan mendengar hadis daripada Imam Malik. Yang kata Nuaim daripada orang yang keturunannya daripada Az-Zubair ni, iaitu Abdullah bin Nafi' bin Thabit bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia ni di antara murid Imam Malik. Dia menceritakan, kami berada bersama Imam Malik. Lalu disebut tentang seorang laki-laki yang suka merendah-rendahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik membaca ayat ni. Kata Abdullah bin Nafi' bin Thabit bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia kata aku duduk dalam majlis Imam Malik. Tiba-tiba diceritakan pada Imam Malik ada satu orang, dia ni bukan mengkafirkan sahabat, tapi dia pandang rendah. Dia pandang rendah. Dia kata sahabat ni bodoh, kita cerdik lebih. Macam buat-buat bengong 2-3 ekor ni. Dia kata sahabat ni bodoh, sahabat ni tak tahu, kita tahu lebih, guru kita lebih advance daripada sahabat. Nabi sendiri menyatakan nanti ada kaum yang lebih faham agama daripada kamu. Dia kata sahabat ni bukan semua cerdik. Ini nama dia merendah-rendahkan sahabat. Bila Imam Malik dengar soalan itu diajukan, Imam Malik membaca ayat ni. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum dulu kan, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Baru simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terpotong ayat tu terpotong. Tapi tak apa, dia kata surah Al-Fatah ayat ke-29. Imam Malik kata dalam ayat Al-Fatah 29, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rokok dan sujud mencari kurnia Allah dan redha-Nya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dan bekas sujud. Terjemahan tu betul, tapi yang Arab tu terpotong. Demikianlah sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil. Tengok, sifat sahabat ni ada dalam Taurat dan Injil. Pengikut Muhammad. Ketika Allah cerita dalam Taurat tentang Muhammad, Allah cerita sekali dengan pengikut Muhammad. Seperti Allah cerita Isa dan Hawariyin, Musa dan penyokong-penyokongnya. Allah cerita juga dalam kitab Taurat dan Injil Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dahsyat. Kata Imam Malik baca ayat ni kepada mereka, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas. Para sahabat ni seperti tanaman yang mengeluarkan hasil. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia, tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Liyaghiza bihimul kufar. Allah nak bagi orang kafir ni sakit hati tengok sahabat-sahabat jadi lagu tu. Jadi dalam ayat ni seolah-olah Imam Malik kata apa dia? Kata Imam Malik, man asbaha fi qalbihi ghaizun ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asabathu al-ayah. Dalam ayat tadi kata apa dia? Yu'jibu zurra'a liyaghiza. Maka Imam Malik kata man asbaha fi qalbihi ghaizun.
Allah cerita tentang sahabat dalam Taurat, dalam Injil, dan Allah buat satu perumpamaan yang cantik. Sahabat ini seperti penanam yang menanam semaian yang menjadi. Penanam itu adalah Nabi. Semai akidah, ibadah, akhlak, amal salih jadi. Bila jadi menjadi pokok itu membuat takjub si penanam. Nabi tinggal sahabat dia redha, sahabat dia redha. Oh dahsyat. Kita ni baru duk cari dengan dia hana ni redha Nabi. Baru duk cari, ya Rasulullah, redhalah aku umatmu. Sedangkan sahabat Nabi, Allah telah redha dan Nabi telah redha. Maka Allah menjadikan pandangan orang kafir itu sakit melihat keberhasilan para sahabat. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala kata yang sakit hati dengan sahabat adalah kafir. Maka Imam Malik kata, siapa di dalam hatinya ada rasa benci kepada mana-mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terancam dengan ancaman ayat ini. Kerana dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Allah bagi sahabat tu menjadi seperti tanaman yang mentakjubkan penanam dia, supaya orang kafir tu jadi marah. Maka kata Imam Malik, siapa marah dengan sahabat, dia diancam oleh ayat ini, dialah si kafir itu. Oh, jangan main-main, jangan menghina para sahabat. Imam At-Tabari ketika mengupas pertelingkahan sahabat kan, muharabatus sahabah, Imam At-Tabari mengambil perkataan Ali bin Abi Talib. Orang tanya pada Ali, bagaimana dengan orang yang menyokong Aisyah nak berperang dengan kita? Bagaimana orang yang menyokong Muawiyah nak berperang dengan kita? Ali menjawab, hum ikhwanuna, mereka adalah saudara kita. Jangan kau baca ayat yang mencela mereka, kerana mereka itu telah dijamin oleh Nabi ahli syurga. Maka mesti kita mengungkapkan kalimah yang mengangkat nilai dan martabat mereka. Oh dahsyat, jangan main-main. Kata Imam Tabari, kalau ada 100 sahabat, kalau ada 100 orang sahabat yang terlibat dengan muharabah itu tak sampai 50. Yang terlibat 50 tu yang mati pun tak sampai 10. Itulah ratio angka dia. Terlampau sikit yang terlibat, masih banyak yang tak terlibat. Kenapa mereka dikutuk dengan kutukan yang tidak baik? Imam Malik kata, kalau marah sahabat, kutuk sahabat, merendahkan para sahabat Nabi, maka bacalah ayat ini, ayat 29 daripada surah Al-Fatah. Menurut riwayat Al-Qadi Al-Iyad daripada Ashub bin Abdul Aziz, katanya, kami berada bersama Imam Malik. Lalu bangkit seorang laki-laki daripada keluarga Alawiyin yang berada di majlis itu. Bacaan dia Aliwiyin. Mereka ni keturunan yang kata mereka ni ada darah setempek dengan Sayyidina Ali. Mereka ni rasa mereka ni tinggi. Mereka ni duk ada. Lalu bangkit satu kawan. Dia kata, wahai Abu Abdillah, nama gelaran Imam Malik. Imam Malik pun mendongak kepalanya. Memang begitulah Imam Malik. Apabila dipanggil, dia jarang menjawab, tetapi lebih banyak mengangguk-angguk kepalanya. Rupanya kalau kita main kuliah sampai rupanya anak murid Imam Malik. Dengar kuliah sampai tersungguh-sungguh, fahamlah kita. Dia ada sangkut dengan Imam Malik. Rupanya begitulah Imam Malik. Orang panggil dia tak suka menjawab, dia angguk. Pasal dia tawaduk. Kenapa? Dia mengajak dalam masjid Rasulullah. Maka dia tidak akan angkat suara di hadapan Rasulullah. Adakan ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara di depan suara Nabi. Tapi Masjid Nabawi itu, depan member tu dia tulis besar ayat tu, la tarfa'u aswatakum. Jangan angkat suara kamu. Jadi Imam Malik mengajak Masjid Nabawi. Di situ ada makam Rasulullah. Dia tak akan angkat kepala dia. Sangat tawaduk dan gerun dengan sunnah-sunnah Nabi. Pakaiannya putih, dia sentiasa dalam keadaan wangi, dan dia akan mandi untuk mengajak hadis-hadis Nabi. Kita ni kadang-kadang mandi ni kira mandi jemaat tadilah. Kan mandi kalau tukar baju, pam-pam lebih kurang sikit, memang mengaji. Yang tu bukan anak murid Imam Malik. Jadi Imam Malik pun angkat kepala. Dia kata, wahai Abu Abdillah, aku hendak menjadikan engkau hujah di antaraku dengan Allah.
Apabila aku bertemu dengannya dan ditanya pendirianku, aku berkata, apa pendapatmu jika ku katakan? Kata Imam Malik, katalah. Katanya, siapakah orang yang paling baik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Imam Malik, Abu Bakar. Laki-laki Alawi itu berkata, kemudian siapa? Jawab Imam Malik, kemudian Umar. Kata laki Alawi itu lagi, kemudian siapa? Jawab Imam Malik, khalifah yang dibunuh dengan zalim, iaitu Uthman. Kata laki-laki Alawi, demi Allah aku tidak akan duduk lagi dalam majlismu selama-lama. Kata Imam Malik, terpulanglah padamu. Dia suka Sayyidina Ali, nama Sayyidina Ali tak keluar nombor 1, nombor 2, marah dia. Marah dia. Dia kata ke Imam Malik, hang tak sebut pun nama Ali nombor 1, mulai hari ni aku tak mau duduk majlis hang. Imam Malik kata, hang punya pasal? Hang punya pasal? Kita begitu ikhwan. Saya tengok tadi dekat depan pagar Masjid Negeri itu, dia buat seminar virus Syiah. Seminar virus Syiah. Kita ikhwan, kita dengan kita ni mengaji pasal Syiah untuk apa? Untuk mengenal tang manakah Syiah punya akidah tu ada dalam kita punya apa? Masyarakat kita, dan kita nak buat. Bukan pengajian kita untuk buat dia marah, dia benci dengan kita. Tidak. Hindu sembah berhala, apa kita boleh buat dengan dia? Kita bukan boleh pergi pukul dia. Ni hang tahu dah, hang kapiak aku tendang lagi. Jangan hang tahu syirik ni satu benda besar dalam Islam. Dia kata, pasal apa nak tendang aku? Memang aku kapiak. Hang tak boleh paksa aku. Aku nak jadi kapiak. Kalau kapiak macam tu pun, dia ada hak nak sembah, ada hak upacara dia. Takkan pok-pok ni tak ada hak nak sembahyang lagu dia. Tetapi apa lebih penting ikhwan? Lebih penting yang akidah dia tak boleh berpindah kepada masyarakat kita. Yang tu penting. Kita tunjuk, kita buat tayangan slide, kita tunjuk, ini Syiah. Tetapi saya ingat kalau tunjuk macam tu ikhwan, semua orang boleh agree. Orang betul kata agree, betul? Agree dengan kita, Syiah tu sesat. Betul tak? Betul ya Wali? Betul? Lagi sekali, betul ya Wali? Betul. Kita tunjuk Kaabah Alijan di Karbala, kita kata tengok dia ada Kaabah lain. Orang kata, ui sesatnya, patutlah sesat dan menyesatkan. Tui tak mau Syiah. Aku tobat lahum. Kalau ada perempuan Syiah pun aku tak mau kawan dengan dia. Tetapi bila kita belajar pelajaran, ikhwan, lah ni mari kita bersihkan akidah Syiah yang telah menjadi akidah kita. Apa dia? Tawassul yang memenuh. Tawassul yang dilarang, pergi ziarah kubur, itu daripada Syiah. Bukan Odin marah kita. Ustaz mengajak Syiah marah kita. Ustaz yang buat seminar Syiah tu sesat, dia marah kita. Dia kata, siapa kata tu Syiah? Syiah ni alamat Syiah ada Karbala. Itulah saya kata, kalau ada orang kata alamat Syiah batu Karbala, betapa bodohnya dia tentang Syiah. Di Iran orang Syiah sembahyang tak pakai batu Karbala. Adakah dia tidak Syiah? Dia Syiah sampai ke mati. Kenapa? Akidah. Yang duk menghidupkan tawassul yang memenuh, tawassul yang dilarang, yang tidak mengikut sunnah Nabi. Di Malaysia banyak kepala tahlil ila hadratin Nabi, itu tawassul yang memenuh. Siapa buat? Bukan Syiah. Yang buat ni orang agama, ustaz Al-Fadilah Sahibus Samah, dia yang buat. Lepas tu dia buat seminar virus Syiah. Syiah gelak pecah perut. Kan macam ada kartun yang Pak Long tunjuk, yang duduk dekat telefon tu kan. Kan dia gelak, kita gelak. Kita kata kat dia kepala otak, dia kata kepala otak. Syiah gelak pecah perut. Hang kata kami sesat, lepas tu yang kami punya hang buat. Kita kata tang mana dalam sunnah Nabi ni? Tang mana yang ada dalam sunnah Nabi ni? Kalau mati di rumah mayat buat kenduri 1 dan 2, demi Allah tidak ada yang adanya dalam mazhab Syiah. Tak ada. Syiah marah kita. Ustaz yang buat seminar virus Syiah tu, dia marah kita.
Dia serang. Pasal tu ikhwan, pelajaran akidah Ahlus Sunnah kena mengaji, baru boleh bendung Syiah. Kita bukan nak buat orang ni benci dengan satu orang. Kita benci akidah dia, bukan dengan orang dia, bukan dengan muka dia. Kita lawan akidah dia. Nak lawan akidah macam mana kalau tidak ada akidah yang nak lawan? Ni nak main dah. Lepas ni Zulqa'dah. Ni hari Sabtu, hari Ahad. Hari Ahad ni kalau tak silap saya dah masuk 1 Zulhijjah. Jadi siapa yang terlibat dengan korban, jangan duk pergi apa? Duk pergi shabing semua. Jadi nak shabing hari Sabtu last. Nak potong kepala kau, nak perbetul semua. Masuk 1 hari bulan Zulhijjah, siapa yang terlibat dengan korban, sampai korban dah disembelih, biarlah mereka itu nak jadi apa pun. Tengok depan cermin, silap aku masuk korban. Tak, kuku biar panjang. Besok perbetul kuku semua. Itu hadis Imam Muslim. Itu hadis Imam Muslim. Itu sunnah Nabi. Syiah tak buat benda tu, Nabi buat. Tapi dalam tanya lah ustaz, dia kata tak ada. Dia kata yang ada untuk orang ihram, kita tak ada. Lagu tu nak lawan Syiah. Lagu tu nak lawan Syiah. Yang jawab tu pula Datuk. Yang jawab tu pula Al-Hafiz, senior punya orang. Dia kata tak ada. Dia kata saya ingat saya tak pernah ada hadis lagu tu. Allah, kita gelak pecah perut je, balik gelak pula. Tak ada Sahih Muslim ke rumah hang. Itu nak kata rapelah ke apa? Macam mana kita nak selamat orang kalau kita tak ada penyelamat? Naik perahu tengok orang duk lemah, memang saya nak pergi menyelamat. Tengok-tengok tak ada apa. Tali tak ada, pelampung tak ada, yang ada rokok. Bukan boleh suar kat dia nak mampuih dalam tu. Nak suar tangan tak larat, terkeliat baru mengurut. Tapi last kali tengok orang lemah kan. Mampuih ke kawan tu? Hatu masalah kita ikhwan. Hatu masalah. Bukan kita tak setuju dengan orang-orang ni sedang buat serangan kepada Syiah, tetapi cara serangan tu membenci satu pihak ke satu pihak. Kita tak benci muka dia, kita tak benci nama dia. Sebahagian orang jadi Syiah ikhwan kerana daripada awal tak pernah tahu akidah Ahlussunnah. Antum bayang yang beranak di Iran, beranak tok dia Syiah, bapa dia Syiah, semua Syiah, dia jadi Syiah kerana keturunan. Bukan dia tu apa ekor kepala. Yang nak jadi Syiah dalam Malaysia ni bukan ada ekor kepala. Kita kata kita usul kafi ada tak? Dia kata duk tengok dalam internet. Tengok dalam internet boleh ikut Syiah. Kita kata pengalaman kita duduk di Baghdad, kita campur dengan orang Syiah, tak kebulak kita nak jadi Syiah. Macam mana hang tengok internet hang jadi Syiah? Dia tak ada jawapan akidah, melainkan dia kata depa ni dahsyat. Aku tu jawapan dia. Depa ni dahsyat. Tak boleh lagu tu ikhwan. Pasal tu kita duk baca akidah-akidah ni semua. Kita nak tahu apa pandangan imam kita tentang sunnah, apa pandangan imam kita tentang para sahabat. Bila kita baca sunnah, supaya orang tak terkejut, sunnah lah nak ambil alih tempat benar-benar ni. Orang putih kata alternatif, kita kena ada alternatif. Kita tak bagi pakai jalan tu, habis dia nak pakai jalan mana? Tu macam jalan Kelawai kan, dia buat satu halau, tak mampu kita. Kita kata aku tenyeh juga, kita daripada bagan nak main, kita tenyeh juga. Orang kata tak boleh pakai jalan ni. Mana alternatif? Kalau jalan ni tak boleh pakai, mana jalan lain? Bagi sunnah. Bagi sunnah. Kalaulah tahlil-tahlil semua tak boleh buat, apa yang boleh buat? Alternatif dia sunnah. Apa dia? Lebih baik daripada tahlil-tahlil ni semua. Apa dia? Berdoa kepada Allah untuk si mati sampai 24 jam. Tak payah pengerah, tak payah apa. Apa bahasa hang boleh baca, hang baca. Pakai seluar pendek pun boleh baca doa. Sambil isap okok pun boleh baca doa. Cuma orang kata keluar Perak Road dia. Tapi tak ada hal. Bukan syarat baca doa kena ada wuduk. Syarat dia hati yang tunduk kepada Allah. Kenapa kita dah habaq dah tadi apa dia? Tempat sunnah tak boleh ditukar dan diganti dengan apa-apa. Tak
Tak boleh sama sekali. Dan Allah tak pernah bagi hak dan tauliah dan lesen untuk mana-mana hamba dia menukar sunnah dengan benda lain. Jauh sekali tempat sunnah nak bubuh dengan bid'ah. Jauh sekali Tuhan tak benarkan. Mana ada sunnah Nabi dalam bentuk melaksanakan jenazah, sunnah Nabi dalam perkahwinan, sunnah Nabi dalam pertunangan, sunnah Nabi dalam semua bab? Mana? Ada, tapi kita tak belajar, tak tahu. Karena itu ikhwatul iman, Imam Malik kata kepada kawan tu, terpulang kat hang punya pasal aku tak mau layan hang. Tetapi dari segi memberi penjelasan yang hakiki, mesti memberi penjelasan yang hakiki. Begitu ikhwan. Baik. Ini tajuk yang akhir. Apakah pandangan Imam Malik tentang ilmu kalam? Ilmu kalam ni, ilmu apa ikhwan? Mengaji ilmu tauhid tapi tak mengikut cara Nabi. Guna akal. Yang sifat 20 orang duk mengaji Allah, wujud, qidam, baqa, itu daripada ilmu kalam lah. Itu daripada falsafah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Pasal itu antum tahu, bagi orang-orang yang terlibat dengan sistem pelajaran dalam era tahun 60-an ke 70-an, depa masuk pondok, lepas tu depa jadi tenaga pengajar. Era tahun 60-an ke 70-an, di sekolah-sekolah kita diajar apa dia? Hadis ahad tak boleh pakai. Ya. Sampai ustaz tu balik Azhar, dia mengajar akidah Ahlussunnah. Dia kata dalam kuliah dia, kita tak boleh pakai hadis ahad. Sedangkan kita mengaji dalam akidah yang kata tak boleh pakai hadis ahad ini Mu'tazilah. Bukan Ahlussunnah. Hadis ahad ni adalah hadis yang rawi dia tidak cukup syarat-syarat mutawatir. Tapi di kalangan para sahabat, kita walaupun satu sahabat tidak kita ragukan. Mereka adil. Kullu ashabu Rasulillah kulluhum udul. Sahabat Nabi seluruhnya adil. Tidak ada yang jahat. Tapi masuk dalam pendidikan kita, pelajaran pengetahuan Islam kita, hadis ahad tak boleh pakai hujah dalam akidah. Bila kita pergi belajar akidah Ahlussunnah, yang kata lagu tu Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah. Ahlussunnah menerima sahabat walaupun dia seorang, kerana mereka dijamin syurga oleh Allah. Maka dia lah ajak Allah, baru ni kita mengaji Allah itu ada di mana-mana. Inilah ilmu sebab 20 lah. Allah tak boleh kata Tuhan ada di atas arasy. Surah Toha kata Allah ada di atas arasy. Nabi naik Isra' Mi'raj ke atas. Kita menadah tangan. Kenapa naik ke atas? Kenapa tak doa macam ni? Kenapa tak doa pusing tangan? Ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah ampunlah dosa aku. Orang tanya awak dah jadi lagu tu menurun dah. Allah ada di mana-mana, aku duk cari kok. Duk cari. Kompos Tuhan duk macam mana? Tahu. Semua orang tahu. Amalan diangkat naik ke langit, roh mati diangkat naik ke langit. Kalau roh mati naik angkat di langit, apa yang ada di langit tu? Arasy Allah di atas 7 petala langit. Allah bersemayam di atas arasy tanpa bercampur dengan makhluknya. Hal keadaan berpisah dengan makhluknya. Macam mana? Wa huwa a'lam. Dia yang mengetahui hal dirinya. Orang boleh bantah nas Quran kerana sistem akidah yang salah. Dia bantah Al-Quran. Yang ni ikhwatul iman, saya teringat kata Syekh Maulud, hang kawan dengan orang hajak bak semayang tak apa, tapi hang kawan dengan orang hajak bak akidah, hang kena pindah pada kampung tu. Ya, macam mana nak abang? Sehari kita berkhabar lelaki perempuan sentuh tak batal wuduk, dia dah mengelang putik derian dah cekik. Allah, dia kata. Dia duduk tengok kita. Lepas tu dia duduk nilai kata, dia ni macam mana? Dia ambil ayat sembahyang, dia pegang bini dia ambil sembahyang. Oh. Kalau dia tahu kita berpegangan lagu tu, dia boleh pecah kita daripada jadi imam masjid. Dia kata wuduk kita tak sah. Tu pun dah berat. Tapi orang putih kata at least dia boleh kautim dengan kita lagi. At least lah dia boleh kautim. Dia kata okeylah mazhab ada 4. Tapi bila kita kata Allah bersemayam di atas arasy,
1/3 malam Allah turun ke langit dunia, mendengar hamba yang berdoa, merayu, merintih nak makbul doa. Yang zalimi dia nak tolong. Dia bertanya, ustaz, betul ke Tuhan turun ke langit dunia? Ustaz tu kata, siapa cakap begitu? Tak boleh. Tuhan tidak bertempat. Tuhan ada di mana-mana. Lagu ni punya akidah. Akidah lagu ni zahir dan batin bertentangan dengan nas Al-Quran. Ini nama dia ilmu kalam. Belajar bukan pakai nas, pakai akal. Kalau Quran kata Allah ada di langit, akal kata tak boleh terima, maka mesti takwil ayat Quran. Bukan takwil akal, takwil ayat Quran. Ni nama dia ilmu kalam, ilmu sesat. Apa pandangan Imam Malik tentang ini? Ikhwan, kita dengar kuliah-kuliah macam ni, ikhwan kalau pergi cerita ke orang, barotan langit tinggi rendah. Ya, itu jangan main-main hadis Imam Malik. Nabi kata ikut sunnah dia macam pegang bara api. Ya, 72 puak duk pandang ahli sunnah seorang. 73 kan terpecah umat Muhammad. Satu masuk syurga, dia ikut aku dan sahabat. Lagi 72 tu duk perhati ahli sunnah seorang. Genggam macam genggam bara api. Tak tahan genggam terlepas. Jangan main-main. Akidah kita. Akidah kita. Orang nilai kita. Kata pok-pok ni main dah. Dia tak panggil kita ahli sunnah ni pok-pok. Lagi syok dia kata kamjak tu main dah. Tu memang best punya. Baik, apa pandangan Imam Malik tentang ilmu-ilmu macam ni, ikhwan? Saya bagi contoh satu sahabat. Lah ni ada dua sahabat. Dulu satu sahabat yang KTM Sofian. Sofian, dia sunnah. Dia bercerai pasal kes syirik. Dia bercerai pasal kes syirik. Anak dia pakai tangkai, dia pergi gunting. Maka mak mentua dia sudah naik. Syekh Khadir Jalaini sudah main. Masuk dalam badan. Maka sahabat kita Sofian ni, bila Syekh Khadir Jalaini main, dia tak bagi sunnah terus. Dia kata, Tuan Syekh mana boleh pakai tangkai? Nabi kata tak boleh. Nabi kata tak boleh macam Tuan Syekh kata boleh. Tuan Syekh terpesengak, tak kata apa, keluar pula. Cerai, dia cerai dengan bini dia pasal kes tangkai. Hal lagi satu pula, sembang dengan kawan, cerai juga dengan bini dia. Anak dua, cerai juga bini dia pasal apa? Pasal mengaji sunnah. Bini dia kata kat dia, panjang ceritalah, saya pendekkan. Last sekali bini dia kata ke dia, kalau abang nak mengaji sunnah, abang tinggal saya. Saya nak ikut cara ayah. Ni semua duk buat lagu ni. Kalau abang rasa cara kami ni salah, rumah kita takat ni. Dan cerai sungguh. Cerai sungguh. Ikhwan, saya punya duk terfikir, kalau mereka dua orang ni bawa menghadap Tuhan besok, dan Tuhan tanya kat kita, mereka ni ikut sunnah sampai rumah tangga bercerai, hang ikut sunnah, apa cabaran hang? Apa nak jawab? Apa nak jawab? Kita kata, ya Allah, saya kalau ikut sunnah, jiran pulau saya, malaikat nanti gelak kat kita. Apa dia? Malaikat kata, please beg your pardon. Your pardon please. Hang ulang, hang riu balik tip recorder hang, Ustaz. Ni bukan kata jiran pulau, bercerai lah. Hang tahu tak bercerai jadi macam mana? Hampir tengok balik Sabariah dengan Kasim Selamat. Buta mata. Orang bercerai ni makan bubuh lah, berani ke, tak lalu. Duk fikir anak. Antum bayang sahabat kita Sofian tu, sampailah dari tarikh bercerai, muka anak tak boleh tengok. Cakap pasal anak, ayat mata turun. Cakap pasal anak, ayat mata turun. Tak boleh tengok anak. Tapi dia sayang sunnah daripada dia sayang tali ikatan rumah tangga. Siapa boleh buat? Kalau Tuhan letak mereka ni lah, keluarga kita ni, sunnah ni Tuhan letak, hang kena apa? Tuhan panggil ustaz. Ustaz yang takut nak cakap sunnah ni, ada peluang baca khutbah, peluang ceramah, peluang mengajar, pasal apa tak mau terang sunnah? Ustaz takut apa? Kata ustaz, kata saat lagi saya cakap betul, dia tak panggil mengajar. Bila tak panggil mengajar,
duit kereta bulan ni short lah. Kalau ustaz cakap lagu tu, short duit kereta. Ni rumah tangga cerai lah. Kalau dipilih, hang naik kereta tapi rumah tangga bercerai, tapi rumah tangga tak bercerai, hang jalan kaki, kita pilih yang mana? Jalan kaki kan naik kereta? Confirm kita pilih jalan kaki, betul tak? Kita sayang rumah tangga kita, pasal tu kita sayang rumah tangga. Tapi orang ni, dia sayang Allah dan Rasul lebih rumah tangga dia. Orang putih panggil apa? Divorce apa? Cerai panggil apa? Ha? Ha? Ini sudah ada khilaf. Ni kata bunyi lain, sana bunyi lain. Betul-betul apa dia? Ha? Ramli tak bunyi langsung. Ramli tak bunyi langsung. Tak apa, nanti kita selotong kemudian. Cerai. Ikhwan, saya dengar dua kisah ni, buat saya jadi malu. Saya takut lah. Tak ada hal lah. Baik kita cakap betul ni, dalam khutbah ke, dalam ceramah ke, dalam mana ke, ada orang kecil ke, ada orang besar ke, cakap betul. Benda Nabi tak buat. Tuhan letak mereka dua orang ni, punah kita. Apa kita nak kata kat Tuhan? Jadi mari kita tengok Imam Malik kata apa pasal ilmu-ilmu duk mengaji dengan jalan tak betul ni. Menurut riwayat daripada Abdul Bar dari Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab bin Sabit bin Abdullah bin Az-Zubairi bin Awam As-Sadi Al-Asadi Al-Madani, meninggal pada tahun 236 Hijrah. Dia tinggal di Baghdad. Ini nama dia. Katanya Imam Malik pernah menyatakan, al-kalamu fid din akrahu wa lam yazal ahlul baladina yakrahuna wa yanhauna anhu nahwa al-kalam fi ra'yi jahmin wal qadari wa kulla ma ashbaha dhalik. Imam Malik kata, berbantah-bantah tentang agama tidak aku sukai. Demikian juga ia tidak disukai oleh penduduk negeri ini, malah mereka menegahnya. Contohnya seperti pandangan yang dikemukakan oleh golongan Jahmiyah, Qadariyah dan golongan yang seumpamanya. Imam Malik kata, aku tak suka di atas bumi Madinah bantah dengan orang. Aku cakap yang Nabi ajar. Quran, sunnah kata Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Di atas langit yang 7 tu ada arasy dia. Tuhan bersemayam di atas arasy yang tidak bercampur dengan makhluk dia, terpisah dengan makhluk dia. Dia yang tahu macam mana. Aku kata lagu tu, hampa nak main bantah tak bantah, hampa punya pasal. Penduduk Madinah tak akan bertengkar benar ni. Antum tengok sikap tu sampai lah. Penduduk Madinah tak bertengkar. Kalau depa kata sembahyang tarawih 20, penduduk Madinah buat 20, dia tak bertengkar. Dia kata di atas bumi Nabi kami takkan tegak. Kalau imam buat 20, habis orang Madinah sembahyang 11 rakaat, dia keluar. Imam nak buat, imam macam pasal dia tak akan bertengkar. Pasal Imam Malik ajak dia, ini bumi Nabi, jangan bertengkar. Tak apa kita beralah, tak apa. Belum tentu kita yang nampak macam beralah ni kita kalah. Tak. Kenapa? Di antara makna sunnah itu wala tafarraqu. Dia tak mau berpecah sampai bercerai-berai, dia tak mau. Tak ada ikhwan dalam ajaran lain melainkan dalam ajaran as-sunnah macam tu. Begitu. Imam Malik tidak menyukai perbincangan tentang agama melainkan yang mendorong kepada amalan. Kata Imam Malik, adapun kalam tentang agama Allah dan tentang Allah Azza wa Jalla, maka berdiam diri daripada memperkatakan tentangnya lebih aku sukai. Aku melihat penduduk negeri ini meninggalkan kalam tentang agama melainkan yang mendorong kepada amalan. Imam Malik kata apa dia? Lebih aku suka, kata dia, fasukut ahabu ilayya. Aku lebih suka diam. Pasal apa? Bila start cakap pasal sifat Tuhan, pasal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, aku terpaksa bagi tahu kata Jahmiyah tak betul, Qadariyah tak betul. Maka ini bumi Madinah. Aku cakap yang betul, hak lain aku tak mau komen, aku suka diam. Pasal aku tak suka tumpah darah di atas bumi Madinah.
Tengok macam mana. Dia tak suka, dia diam, tak mau cakap. Jangan duk main cerita pasal ilmu kalam ni. Menurut riwayat Abu Nuaim daripada Abdullah bin Nafi', katanya aku mendengar Imam Malik menyatakan, law anna rajulan rakibal kaba'ir kulluha ba'da an la yushriku billah summa takhalla min hadhihi al-ahwa wal bid'ah wa dhakara kalaman dakhala al-jannah. Imam Malik kata, andai kata seseorang itu melakukan dosa besar kesemuanya dalam keadaan dia tidak syirik Allah, kemudian bebas daripada ahli hawa dan bid'ah, ia menyebut ilmu kalam, ia dapat memasuki syurga. Imam Malik kata apa? Satu orang dalam Islam ni, dia ni rajulan rakibal kabair, dia tunggang semua dosa besar. Tak usah habaq lah, semua dia buat. Cuma tanya kat dia, yang mana tak buat lagi? Semua dia buat dah. Ekor ni bukan kata daripada tikam, makan. Nombor tu, orang kalau tak dapat, orang buang. Dia kunyah-kunyah, dia telan, belahak kenyang. Mimpi pun mimpi nombor. Dia pun panggil anak dia pakai nombor. Nombor 1, anak sulung lah tu. Nombor 4, pakai nombor. Ya, semua pakai nombor. Kata Imam Malik, kalau ada orang macam ni, rakibal kabair, dia dah tunggang dah semua dosa besar, dia tidak syirik pada Allah. Dia tak syirik pada Allah. Dia tak buat bid'ah. Dia tak belajar ilmu kalam. Dia tetap ahli syurga. Itu dia. Seolah-olah menghalang kita masuk syurga ni, pergi belajar tauhid dengan jalan ilmu kalam. Kasarlah. Tapi nak buat bagaimana? Kita duk mengaji Imam Malik mazhab ni, inilah dia. Tapi orang lain mengaji Imam Malik, dia jumpa Malik lain. Dia jumpa Imam Malik yang masuk tarekat. Imam Malik mengajar hakikat, makrifat. Ada kawan mengaji, dia kata rupanya Imam Malik ni tarekat Naqsyabandi. Kita kata, ni Malik mana ni? Ni hang mengaji Imam Malik mana? Dia mengaji Imam Malik. Dia kata Imam Malik kata, siapa ada pekah, tak ada tarekat, dia ni seperti naik bahtera tapi atas darat. Lu mengaji pekah aja kan, macam duduk kayung perahu di atas darat, maka perahu tu kena letak atas laut baru dia berjalan. Maka inilah lepas kita mengaji pekah, kena mengaji sikit hakikat, makrifat. Siapa yang tak tahu makrifat, Imam Malik kata zindik. Benda ni ada mukadimah kitab Syiar Salikin yang Ustaz nak bagi saya. Mukadimah saya duk baca. Mukadimah Syekh Abdul Samad Palambani, dia nisbahkan kata-kata tu kepada Imam Malik, sangat dusta. Tengok ikhwan, macam mana dia tak jadi ikhtilafan kathira. Jadi banyak metod belajar tu tak betul. Imam Malik yang kita jumpa ni, Imam Malik serba boleh. Imam Malik satu hari bila orang keluar daripada Masjid Nabawi semua, sengap-sengap dia pergi kat kubur Nabi, dia cium, dia rabah. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah bagi syafaat kat aku. Dia jumpa Imam Malik macam tu. Kenapa? Rujukan salah. Tengok ikhwan. Menurut riwayat Al-Rawi daripada Ishaq bin Isa bin Najih Al-Baghdadi, dia meninggal pada tahun 214. Ini seronok baca kitab sunnah. Dia tak biar kita tak kenal rawi tu. Dia abang dia ni mati tahun bila semua. Nama dia Ishaq bin Isa bin Najih Al-Baghdadi. Dia kata Imam Malik, man talabad din bil kalam tazandaq, wa man talabal mal bil qiyama aflas, wa man talabal gharib al hadith kaza. Siapa yang ingin pelajari tentang agama melalui ilmu kalam, dia zindik. Zindik ni kita kata zindik munafik, kira bukan kata sepupu, kembang.
siapa mengaji agama, nak tahu pasal sifat Tuhan, tapi dia duduk belajar dengan cara falsafah ni, Imam Malik kata zindik. Sangat zindik orang ni. Dia terkeluar jalan daripada jalan orang yang hati yang sehat. Siapa cari harta melalui ilmu kimia, dia menjadi muflis. Siapa mempelajari hadis yang gharib, dia dusta. Orang start dengan mustalah hadis, apa makna hadis, apa makna khabar, apa makna hadis, khabar, asar, belajar tu dulu. Tak, dia start apa itu hadis gharib, jahanam dia. Dia akan tolak semua sahabat nanti. Pasal gharib masuk pelik. Hadis ini hadis yang gharib, oh dia kata pelik, dia tolak pula. Tak, orang tak mengaji hadis start di situ. Dia akan jadi ghaflah. Anda tengok di sini juga kita belajar apa? Step belajar tu juga memainkan peranan. Kita reti ke kita tak reti. Orang menegak ni kata Imam Malik, kadang-kadang dia tak jujur. Kan? Kadang-kadang dia tak jujur. Kadang-kadang macam tu lah ikhwan, kita duk baca dalam hadis. Kan Nabi sebut benda tu, Nabi sebut benda ni. Macam kurma, Nabi kata kurma bagus makan. Dia kata ni kurma Nabi. Kurma Nabi punya pasal sekilo 100 ambil yang anak sangat kurma Nabi kan, 100 dia bagi. Kita pergi dekat bin Daud tu, dia ambil sebiji-sebiji buah kurma, dia dia pakai berusjak tu, dia duduk basuh sebiji-sebiji. Dia ambil minyak zaitun, dia duduk ubah, dia letak. Lepas tu dia packing dalam plastik, dia tarik udara, dia buah dalam kotak. Sekilo lah. Kita pun kita ni buat siru kan. Dia ingat dalam poket ada 200 rial. Ingat kaya lah tu. PPP kita pun cekak dua kotak kurma. Kita pun pegang kat dia, cakap lagu Arab, kam kullu. Cakap dah betul kalau. Satu dia abang 300. Allah. 300. Pura-pura ada 200. Dan nak cakap Melayu, Syekh korang sikit tak boleh. Cakap Melayu, Syekh korang sikit tak boleh, Syekh apa 300 mahal. Rupanya dia tu pun boleh cakap Melayu. Dia kata ni kurma Nabi, sekilo dia 100.5. Hang ambil 2 kotak 300. Dia kata aku pun ada 200 ya. Kalau bagi 200 kat hang, kira lagi lepas 2 minggu ni makan Zam-Zam je lah. Tak ada apa dah. Dia kata ambil sekotak sudah. Kurma Nabi jual. Memang Nabi makan kurma. Nabi makan kurma, Nabi tanam pokok kurma. Tapi antara Nabi dengan kita 1500 tahun, pokok tu dah mati dah. Yang ada depan kita ni pokok biasa. Pokok kurma biasa. Tapi orang ambil kesempatan. Orang bubuh nama ni Nabi tanam. Nabi tanam apa? Pokok kurma boleh hidup sampai 1500 tahun. Tu kurma ajaib. Kan pokok sawit pun 20 tahun, 30 tahun tebang. Ni kurma apa sampai umur 150 tahun. Tapi dia pakai nama tu, dia perih kita. Nabi kata jaga. Orang menega ni jaga. Orang menega ni jaga. Kena hati-hati. Kan Nabi kata Quran kata minyak minyak pula dah ni madu tu ubat kan. Nabi kata, betul sahabat mai tanya kat Nabi macam mana madu. Nabi abang madu campur dengan Quran, Nabi kata ubat. Madu ni makan madu dengan Quran, Nabi kata ubat. Ibn Qayyim bila makan madu baca ayat Quran, ubat. Sahabat pergi cari madu lah. Tapi Nabi bukan saudagar madu. Kan? Kita cakap pasal madu, kita kata makan madu, rupanya dia jual madu. Itu masalah kita. Masalah kita yang tu. Bukan salah je madu, tak salah. Tapi Nabi kita ingat, orang menegak ni ingat. Dia cerita Habatul Sauda minyak zaitun bagi, rupanya dia jual benda tu. Ada dalam kereta. Itu masalah dia. Dia punya leceh tang situ. Betul lah benda tu ada khasiat. Tapi Nabi bukan saudagar zaitun. Ini yang duk jadi raplah juga kan. Cuma orang kata kita ni bagi mudah servis orang. Yang tu aja lah kan. Tapi
betul lah bila Nabi sebut minyak zaitun, Nabi sebut apa? Nabi duduk miskin situ ha? Tak ada siapa gaya kan? Kita bila kita kata madu, kita pilih tak mana-mana madu. Bismillah. Dia tulis kat madu tu, dia kata madu ni campur dengan zaitun, madu ni campur dengan korma, madu ni campur dengan daun apa pula. Dia panggil pula satu nama kan, dia panggil pula madu dadu. Nama madu tu madu dadu. Dia kata bila kita campur semua ni dengan pemakanan sunnah, madu tu punya power dia up, dia punya steam tu lebih sikit. Makan madu. Kita tak belilah madu tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata madu tanpa campur. Tak usah beli kan? Kita nak makan madu, madu lah. Kita tengok kita angkat madu, awak cayak macam air paip. Tapi orang panggil dia madu. Bismillah makan lah. Ustaz, dia kata betul madu ni ada original, ada tak original? Wallahualam, tak tahu. Tak tahu. Kita pun tak tahu. Yang tahu kawannya panggil pokok tolang tu lah. Dia tahu. Yang duk sampai kat kita ni, dia bubuh dalam botol. Dia bubuh cantik, botol berkilat, merelit, elok. Oh, kita kata madu ni betul. Tuang-tuang macam air sejuk. Dia keluar macam air sejuk. Bismillah, buat guna dah beli. Bukan kata 6 kubang RM60. Bismillah, ya Allah, hang tukarlah jadi madu sungguh. Makan. Macam mana? Nabi kata madu, kita makan madu lah. Kita pergi tanya, ni madu ke juga kata? Dia kata madu, beli. Bila satu orang kata madu ni lagi baik pada madu ni, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Cuma Quran kata madu yang best, lebah naik makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, best. Best. Orang kata belah Yaman tu, wallahu ta'ala alam, saya tak tahu. Mai madu Yaman ke, mai madu Rawak ke, tak tahu. Tapi di atas nama madu, bismillah makan. Habis. Ibnu Qayyim kata campur madu dengan air, bagi perut kita ni kosong, makan. Lepas tu lah kita minum madu dengan air, biar perut kita sampai dia lapar sendiri, baru kita makan benda lain. Ibnu Qayyim kata lagu tu, dia ulama sunnah kan. Orang kita bagi petua, kalau makan madu camca besi tak boleh, madu tu dia pantang besi, dia punya uik jatuh. Tak tahu, Ibnu Qayyim tak sebut. Orang dia duk kata ni, kalau makan madu kena kacau ikut lawan jam, kalau ikut jam madu tu beku macam jam ni semua tak betul. Tak tahu, wallahu ta'ala alam. Dalam hadis tak sebut semua benda tu. Ini semua petua dan petua je. Saya pula pergi ceramah di satu tempat, dia bagi satu madu tu, dia punya ranjang. Bentuk madu tu macam botol Carlsberg. Satu macam punya rampin pinggang dia. Kita tengok, alamak, dia ni bagi apa kat aku? Pokoknya madu. Dia tulis tualang. Dia pula abang kat saya, dia kata titik madu atas tangan kanan kan, ambil madu tu tembak bibir mulut kita atas tangan, lepas tu kebam, kebam. Lepas tu ambil lidah ni, tarik masuk, lepas tu baru jilat, baru makan, baru minum air. Dia kata ni semua ada sel-sel. Saya duk tengok, pasal dia pun ketua jabatan kan, kita pergi bantah, dia perambat kita keluar dari jabatan tu, tak ada ceramah, sengak bila dia perambat tak dapat madu free, sabar bila kan. Tapi kita duk balik, duk cari dalam hadis, Nabi tak sebut. Apa dia makan, ambil madu tu angkut telinga, orang panggil makan ke? Tak, Nabi cakap ni senang, yang kita duk pergi jadi semua perut darah tinggi ni pasal apa? Nabi cakap senang, ambil madu makan. Takkan botol kicap dengan botol madu kita tak kenal. Ini madu, bismillah. Bila beli madu, Ibnu Qayyim kata, bila kau beli madu, kau kena yakin dia madu. Kau kena percaya dia madu. Jangan kau beli wah-wah. Ni madu ke? Ni apa? Cara tu dia pergi beli, dia pergi kautim kawan tu, ni madu apa sampai 300. Orang madu pun habis tinggi RM15. Dia tu tengok dah RM15. Rokok pun RM10. Entah dah. Madu apa RM15. Jadi bila kita beli madu, kita yakin satu je, dia madu. Cukup. Kawan tu ranjau, nasib kita dah kena ranjau. Nak buat macam mana?
Saya duk makan madu ni banyak jenis, rasa tak sama. Ada satu madu saya beli RM35 macam ni. Dia bubuh madu sunnah. Dia bubuh madu sunnah. Kita pun kena ranjau. Mana saya tahu dia bubuh sunnah, menariklah perhatian kita. Kita pun makan. Makan rasa gigi sakit. Ni ayam gula ke madu? Tapi masa kita beli, kita ambil petua Ibn Qayyim malah yakin. Bismillah yakin. Makan. Habis pergi cari pula madu pokok tolan. Tuang madu pokok tolan di lurus macam ayat sejuk. Laju bro. Nombor 2 punya madu saya beli. Saya pergi dekat farmer. Farmer kata madu dia madu piau. Beli satu. Makan madu, farmer rasa nak meloya. Oh, dia ingat ni madu betul ke? Dia ingat pasal memang madu betul dia meloya. Kita ada ingat kan? Aku dah penyakit apa ni? Makan lagi. Tangkap pula madu sidir. Tengok madu sidir, nak takut dia punya hitam tu macam laut Atlantik. Hitam. Nak makan pun jenis tu juga. Tak apalah kita punya duit ingat. Kita adik-beradik kan. Tak apa. Makin taruh makin dia gelap. Makin taruh makin dia gelap. Duk tak tahu lah madu betul ke tak betul, tak tahu. Tapi bismillah. Nabi kata, ni Ibn Qayyim kata, bila beli jangan ragu. Beli jangan ragu. Duk baca pula kitab Imam Ghazali, dia bawa satu cerita, satu wali manakah, dia tu dah bawa satu botol arak, sudah jumpa wali ni. Wali tu tanya dia, hang bawa apa? Dia takut kat wali ni, dia kata madu. Wahai dia bawa kasbat, dia kata madu. Wali tu kata alhamdulillah. Dia pun lepas wali tu, dia kata alhamdulillah lepas dah. Dia buka kasbat jadi madu. Kita pun duk percayalah juga cerita tu. Wahai cerita ni semua cerita jahanam. Kalau pembohongan jadi benar, elok kita mau bohong. Orang tanya siapa? Saya jutawan. Balik-balik tengok rumah bertukar. Kalau lah pembohongan tu boleh jadi betul kita mau bohong tau. Hadis ni semua duk cerita jadi bohong. Arak jadi madu. Dia tanya pegang ni, duk pegang apa dia? Duk pegang tepung bungkus. Tak mau beli rokok kan. Orang tanya pegang apa? Pegang rokok. Tengok jadi rokok. Kalau lah pembohongan dia jadi lagu tu, tak ada. Kata je. Bismillah yakin. Dia madu. Makan. 300 ke 500 ke 600 ke tak tahu. Orang kata ni bestnya nak main pada Yaman. Bestnya. Mai daripada, kalau mai daripada Iran tak boleh madu Syiah. Madu pun ada Syiah. Alamak. Madu pun sudah jadi Syiah. Ingat orang aja jadi Syiah. Madu pun dah jadi nama Syiah. Apakah salah madu tu? Madu tak ada kena-mena dengan siapa. Jual lah. Yang Aceh jual pun kita beli kalau dia madu. Kita tak boleh beli madu Syiah. Kita mau madu Ahlu Sunnah. Tunggu daripada Yaman nak main madu Ahlu Sunnah. Rupanya madu Ahlu Sunnah 300, 400. Itu madu Ahlu Sunnah. Nak ready nak belilah ni. Mau duit tu simpan siap dah, tak mau pakai apa. Pasal apa? Nak tunggu Ahlu Sunnah wal Jamaah punya madu nak main lagu mana. Tengok main lagu mana. Nak tuang tu dia nak lagu ayat sejuk ke, lagu apa pula nak keluar, tak tahu. Tapi ikhwan, demi Allah, Nabi kata mudah sangat. Makan madu. Selamat. Jantung bagus. Ibn Qayyim kata madu ni kalau sapu dekat buah tahan sebulan. Sebulan buah tahan. Kalau sapu dekat mayat 3 bulan. Tak payah tanam. Dia duk awet mudah lagu tu. Jadi orang perempuan ni daripada duk pergi bubuh apa kata muka, ambil madu lemuk. Kalau suami mecom pun manis. Semua lemuk betul-betul. Kok rasa ada jerawi-jerawa macam mana, ambil madu lemuk. Tidak senang. Daripada duk timun balik ni, sengkuang tang sini. Tak tahu pasal apa. Ibn Qayyim kata dirawat mayat 3 bulan dengan madu. Maka kita percayalah Ibn Qayyim dia ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik ikhwan. Baca tajuk lain, dia keluar tajuk lain. Tak apa, kita berhentilah dekat tu. Iaitu riwayat
daripada kita berhenti yang keempat ni. Wallahu a'lam. Apakah di antara amalan sunnah daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah? Dalam hadis Imam Muslim, Nabi sebut tentang kelebihan 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. 10 hari ini lebih daripada hari-hari yang lain. Dia sangat istimewa. Satu, hubungan dia dengan ibadat haji dan Arafah yang mengangkat dia tu menjadi istimewa. Sebahagian daripada para ulama membenarkan kita puasa daripada 1 hari bulan sampai 9 hari bulan. Kita nak puasa-puasa lah turut-turut. Cuma orang buat kerja haji tidak digalakkan berpuasa. Dan kita kena mengetahui bahawa kelebihan 9 hari ini adalah kelebihan boleh mengatasi setahun daripada. Jadi kalau setahun tu orang kata tu 300 berapa hari kan, 10 hari ni kita beramal dengan sedekah, dengan tilawatul Quran, dengan menggandakan, dia boleh cover setahun. Hebat dah. Sangat-sangat hebat. Jadi orang yang terlibat dengan korban, Nabi memberi pesanan masuk 1 Zulhijjah, dia biarlah panjang tu semua sampai korban dia disembelihkan, barulah dia pergi cukur, pergi potong kuku, dia buat. Di antara 1 hari bulan sampai 9 hari bulan ini adalah hari Nabi berada di Mekah. Dan Nabi memperbanyakkan berpesan kepada sahabat supaya menjamu orang makan dan bercakap baik. Jamu orang makan dan bercakap baik. Ini dia memang cover betul-betul. Dia memang cover, sangat cover. Jadi para ulama hadis kita, kerana hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 9 hari daripada bulan Zulhijjah ini, kaitan dengan ukuf kita, kaitan dengan melaksanakan ibadat haji, kaitan dengan korban. Korban itu pula ada korban untuk orang buat haji, ada korban kerana dia memang adalah hari-hari korban. Dan hubungan antara orang buat haji dengan orang tidak buat haji, seolah-olah orang tak buat haji pun kena meraihkan rukun Islam yang kelima ini. Mereka juga berkorban di negeri mereka, walaupun mereka tak meloncat tak itu, tapi mereka berkorban di negeri mereka. Korban binatang-binatang yang sama dengan orang haji melaksanakan korban. Dan seolah-olah mereka ni dengan tak cukup tak itu macam kawan-kawan yang terlibat dengan haji. Maka Nabi menyebut ihraqud dam. Apa dia? Ini di antara benda yang kita tak dapat nak beri penjelasan dengan begitu detail. Apakah hubungan menyembelih binatang, darah itu tumpah dengan penyucian dosa kita di sisi Allah? Itu tidak dapat kita nak beri satu terjemahan yang tepat dengan kita menyatakan Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu makna dia. Bila anak itu dilahirkan, Nabi menyatakan anak itu akan tergantung. Maka Nabi kata akikah dia itu macam tebuh dia. Kita tak dapat memahami kenapa kaitan menyembelih anak-anak ini dengan kaitan menyembelih, bukan sembelih anak-anak tu, sembelih apa nama binatang ni dengan anak tu. Kita tak dapat faham. Tak boleh faham pasal dia melibatkan darah. Adakah ini suatu daripada sumpah syaitan bahawa lahir anak Adam dia akan usik, dia akan ganggu? Maka apabila kita menyembelih dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, itu pula satu gangguan yang menyakitkan syaitan dan dia lari daripada anak itu. Sebahagian para ulama ketika menafsirkan hadis-hadis macam ni berpandangan seperti itu. Tetapi tak dapat kita nak mengambil satu kata putus kerana dia bersifat ubudiyah. Bila Nabi sebut itu, Nabi sendiri tidak memberi tafsiran apa-apa, dan para sahabat pun tidak memberi tafsiran. Hanya para muhadithin yang belakang, mereka cuba memberi tafsiran, takut orang tak faham. Apakah kaitan cukur rambut anak itu, menyembelih binatang untuk anak itu dengan anak itu dikatakan tergantung tu?
tergadai itu. Tak dapat diberi satu tafsiran yang tepat. Cuma kita menyatakan kita buat seperti Nabi buat. Kita buat seperti Nabi buat. Bila datang musim-musim korban, kita menyembelih binatang, dan itu dianggap mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dari segi kasar, kita kata dia daripada Nabi Ibrahim AS. Dan apa kaitan? Kenapa Allah meminta Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Allah minta tumpah darah. Tak dapat kita nak memberi suatu tafsiran yang tepat, melainkan sekadar kita menyatakan inilah makna ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Jadi tak dapat kita nak bagi satu tafsiran yang tepat. Dalam 1 sampai 10, dia dipanggil 10. Sebenarnya hari dia sampai hari Tashrik, hari 11, 12, 13. Tetapi 11, 12, 13, kerana upacara 11, 12, 13 sama dengan hari ke-10, maka 11, 12, 13 dimasukkan dalam 10 hari yang awal. Di situ ada penyembelihan, di situ ada semua. Hari ini jadi hari besar. Pun tak dapat kita nak memberi satu tafsiran yang tepat. Maksud dia begini, tak. Kita hanya boleh menyatakan ini di antara rahsia yang kita cuba. Mungkin zaman ke zaman orang akan berjumpa jawapan dia. Kenapa hari raya korban itu disyariatkan? Sehingga kata para ulama, jangan campur penyembelihan korban dengan akikah. Jangan campur. Kalau kebetulan anak kita hari itu cukup hari ke-7, maka sembelihlah dia di atas nama akikah, dan bahagian korban kita tetap asing. Tetap asing. Jadi pada hari itu kita ada 2 sembelihan. Satu korban kita, satu akikah untuk anak. Jangan dalam satu sekor lembu tu kekah pun diletak, korban pun diletak. Korban, sembelihan korban, kekah, sembelihan kekah. Kalaulah kekah itu cukup hari daripada hari tasyrik itu. Sampai begitu para ulama menyebut kepada kita tentang agihan binatang itu berlaku di dalam 10 Zulhijjah itu. Pengorbanan, menyembelih binatang, mengagih kepada fakir miskin. Bahkan Nabi menyebut jangan daging korban itu diberi sebagai upah kepada kawan yang menyembelih. Kalau nak upah dia, upah dengan duit tak apa, tapi jangan upah dengan daging korban. Nilai daging korban bukan untuk dijual dan bukan untuk upah. Nabi tak bagi. Pun tak dapat kita faham. Dia kata dia main jejau, dia tolong korban kan, apa salahnya kita upah kat dia? Tak boleh, Nabi tak benar kan. Tapi kalau nak upah dengan korma dengan duit, Nabi benar kan. Tapi daging korban itu dijadikan upah, tak boleh. Kawan kata, aku dah kerja daripada pukul 8 sampai asar, macam nak mampu. Takkan tak dapat upah apa-apa, buat main lah 1 kilo. Haram bagi kat dia. Bila dia minta di atas nama upah, daging korban bukan daging upah. Pun tak dapat kita nak mengenal pasti apakah maksud semua ni. Cuma kita boleh menyatakan kurban bermakna qarraba, mendekatkan diri kepada Allah. Ada benda penumpahan darah membawa dekat diri pada Allah, mengagihkan daging membawa dekat diri pada Allah. Tapi kesemuanya itu berlaku di antara 10 kita kata 10 hari awal sampailah hari-hari tasyrik itu. Semua itu dipanggil dengan nama 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Tapi kita dibenarkan puasa daripada 1 sampai hari 9. 10, 11, 12 itu adalah yaumul akli wa syurbi, hari makan dan hari minum. Dan kita melihat Nabi sendiri dan para sahabat, bila darah-darah korban itu kena di baju, Nabi semayang dengan darah-darah tu. Sedangkan Nabi ni cukup cermat dalam bab-bab najis-najis ni. Dia cukup cermat Nabi ni. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan baju kamu Muhammad nak semayang. Tapi bila melibatkan korban akikah, korban sembelih akikah, sembelih korban dalam bulan korban, yang pisau, pedang-pedang daripada sembelih binatang tu, kadang daripada calik-calik macam tu saja, masuk ke dalam sarung dan semayang. Aisyah kata kami rebui daging korban, berbenang darah-darah tu ada, dan mereka minum sup-sup tu semua, dan tidak membatalkan sembahyang mereka, kecuali daripada kepala sampai ke badan semua darah main merah. Dia kata aku nak sembahyang apa lagu ni, kata kapek habis itu masalah kapek. Tetapi kita tetap tak boleh kata sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tetap sah kerana itu darah korban.
Pun tak dapat kita bagi satu tafsiran apa kena mengena darah ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi pendek kata, Zulhijjah punya awal 10 hari itu penuh dengan benda-benda yang macam ni. Penuh. Bagilah kalau ada orang kafir mai jumpa kita, dia miskin, dia duduk tengok, dia teliak apa korban, kita kata nanti kita pergi beli daging market sekilo bagi ke dia. Kita bagi ke dia. Memang ada sebahagian ulama kata lagu tu, daging ni untuk orang Islam, tak boleh bagi ke orang kafir. Memang ada. Tetapi pandangan yang lebih menenangkan hati, kalau dia seorang kafirnya miskin, tidak salah dia mengambil 1 kilo daripada makanan itu, kerana hari ini adalah hari makan dan hari minum. Saja-saja kita nak jemput dia, tak payah jemput lah. Tak payah jemput, kan? Lembu sekok nak jemput buat apa, kan? Dah satu negeri bagi cukup lah. Takkan lembu sekok pun nak bagi kot. Ini suku-suku kita, tapi dia main jenguk. Orang kata teliak kan. Memang kita dah podu dah makan di rumah, tapi main tengok kenduri di masjid ni dia rasa teliak. Memang di rumah dia isap okok dah, sampai tengah jalan tengok orang isap okok tu dia teliak. Yang teliak tu kita bagilah. Tetapi kalau dia lawan Islam, kita tak usah bagilah. Pun tak dapat kita faham. Mesti kita melihat dan melihat dan melihat, kerana tidak ada satu tafsiran yang tepat untuk makna-makna seperti ini, melainkan dia balik kepada makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilihan binatang korban, binatang kekah, sama pemilihan dia. Cacat tak mau itu, tak mau ini, tak mau. Sehingga sebahagian ulama kata, kalau kita nak pergi beli lembu, tengok kalau lembu tu duk makan rumput orang duk maki, jangan beli buat korban. Kalau tuan dia tak maki, tak apa. Tengok tuan dia tu nak buat korban, nama je buat korban, buta kayu, tu rumput saya tu. Mana tak gemuk, minta ke darah rumput haram. Dia ni duk maki. Dia tu bila lepas dia tu punya baca rumput hang panjang, temucut banyak, bagi lembu aku makan. Dia tu kata panjang ke pendek ke, rumput aku. Apa bagi lembu hang makan? Ada ulama kata kalau kita tengok orang berkelahi pasal lembu makan rumput, jangan beli lembu tu untuk korban. Pasal lembu tu lembu yang qabih, lembu yang buruk. Pasal telah dimaki, dilaknat. Beli lembu yang nampak tak isap okok, comel, beli lembu tu. Lembu yang macam tu, lembu yang tak dimaki lagi. Kira lembu muda belia. Beli lembu tu. Kan? Dan pun kita dapat kita nak memastikan kenapa benda-benda itu wujud. Ini semua ubudiyah kepada Allah. Pendek hari itu penuh dengan keberkatan. Nak puasa boleh puasa. Boleh buka iftar jama'i. Kalau puasa seorang-seorang dia tak ada kuat, iftar jama'i, buka puasa sekali, makan sahur sekali, untuk memulakan sunnah-sunnah yang baik ini. Itulah. Wallahu a'lam. Ya. Yang tadi upah daging tu. Upah di tempat kami ni lah, 2 ekor. Daging 5 kali. Orang kita semua dapat balik. Ya. Tadi upah tu. Ya. Tapi yang ni bukan upah daging dan lebih sangat lah. Belum dapat gaji. Kalau dah bahasa beli bukan upah, tak apa. Kita kata kalau 10 ekor, tentulah 10 ekor itu kita akan pecah 3, 1/3 daripada kumpulan. Katalah seekor lembu, katalah kita dapat isi 60 kilo, kan? Kita kali dengan 10, kita akan pecah 3. Jadi 1/3 itu hak 10 ekor. Seorang seekor lembu ada 7 orang, kali 10, itu 1/3 yang awal hak mereka. Mereka ambil dah suku-suku mereka. Jadi kita masih ada 2/3. 2/3 ini kita boleh hadiah kepada orang-orang yang gotong royong ni semua, dan kita boleh 1/3 lagi sedekah. Orang yang main tolong ni jangan simpan dalam kepala dia, sekali aku tiap buat 2 beg, aku mesti balik 2 beg. Tak. Nama pun kurban. Kita pergi, kita tumbang lembu, kita sembelih kerana kita nak mendekatkan diri pada Allah. Kalau hari itu kita kata 10 ekor habis, bukan kata dengan beg-beg habis, dengan taik lembu, telur lembu, kulit lembu pun tak jumpa. Tu dia hampa punya paraid. 10 ekor aku sampai tak dapat apa.
At least bagilah tail tu kat aku. Dia tu naik angin lah. Sampai dia tak dapat apa. Pun demikian, dia tak boleh marah. Kerana itulah makna korban. Mendekatkan diri pada Allah. Usaha kita penat, kita lelah kita. Ya lah ustaz, kalau 5 tahun duk kena lagu tu, tak payah masuk ah. Dah bukan soal penglibatan kita pada pagi tu untuk berkhidmat nak jamu orang miskin. Inilah hari besar-besaran kaum muslimin, mengutamakan orang miskin. Mengutamakan orang miskin. Pasal itu saya ingat pengalaman saya dengan kawan-kawan, selalu saya pesan pada kawan-kawan. Dulu saya buat sembelih Pak Long pun ada, kami ambat lembu dengan pek ho. Tak pernah orang ambat lembu belah betul-betul punya. Kami sembelih tindan lembu dengan pek ho, lembu cengih. Dan saya berpesan pada kawan, katalah kita tak dapat sebeg, inilah pengorbanan kita. Inilah pengorbanan kita. Bukan mesti kawan ada potong sekilo tu, sambil potong yang mana daging merah dia bawa beg lain. Saya tengok pengalaman sembelih lembu ni, ekor hilang awal. Jangan buat lagu tu lah. Sembelih lembu, kira lembu dah habis terajam tu, ekor hilang. Aduh, masa sembelih ada ekor. Lembu tu habis nyawa, rupanya pasien lembu mati, ekor tu putus hilang. Maka saya pun buat operasi, rupanya pergi tengok dah ada laraga mutu. Dia balut, cantik punya balut. Dengan paper dia selit dalam laraga mutu. Maka tak boleh, saya kena ambil. Saya kata ni kerja haram. Jangan buat kerja haram ni. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dia buat kerja ni? Ini pengorbanan. Saya pun tak tahu mutu siapa. Sekali lagi dengar start dah. Boom. Oh, dia ni punya kerja rupanya. Baru dapat tangkap. Tapi duka cita bila kita tangkap orang itu mengaku sunnah. Dia buat kerja ni. Tak boleh. Lembu tu disembelih dengan ekor, mati pun dengan ekor. Dan ekor itu daripada bahagian korban. Kita tak boleh. Dan orang ni bila masjid ke apa ke, masjid tak boleh kata lembu sekok 7 orang, 7 panggu, tapi kita buat 8 lah. Tak boleh. Tetap kena buat 7 panggu, tak boleh buat 8. Habis penat kami. Itulah korban mengkok oi. Itulah korban. Tapi kalau semua duk mai jiran pesan siap-siap, tolong bawa kat saya 2 beg. Cik, pesan. Dia buat macam lembu pak ceri lagi mak dia punya lembu. Pesan. Tak ni kalau ada tolong bawa 2 beg, keluar dia tu pesan, pergi mana masjid? Kalau ada pok mai kat saya sekali. Tengok dia laraga dia 10 beg. Tak boleh. Siapa yang datang melihat, dia berhak, kita boleh bagi pada dia. Kita kenal siapa orang miskin, kita asing nak pergi hantar. Tiba-tiba orang mai tengok, dia boleh bagi, dia boleh ambil. Semua yang mai tengok korban, itulah saudara kita yang nak makan. Itulah orang miskin. Dan tidak salah tengah-tengah duduk sembelih apa lebih kurang, ambil sejemput, 2 jemput, masak, panggil semua makan lalu tu juga, pun tidak salah. Dan dulu dengan Pak Long semua saya buat lagu tu. Masak, panggil orang makan. Dah periuk 5 gancang duk ada, masak nasi, mai ke darah lah. Makan. Ini kaum muslimin makan buah-buah. Bagi. Kalau bagi 1 kilo lah. Tak payahlah duk bagi plastik biru untuk miskin, plastik ni. Nak bagi pula kena tengok rumah ada isro ke tak ada isro. Alamak. Apa lah jadi sampai macam tu lah boy. Bahagi sudahlah. Taklah. Pusing macam pergi Rasyad nak kat belakang tengok ada isro dah. Wahai rumah dia ada isro, dia gagak 2 plastik. Kamu jahat dia punya perangai. Tak boleh macam tu. Ini daging korban. Kenapa nak tengok isro rumah dia? Dia buat zakat, buat perangai lagu tu, sudahlah. Kita jangan buat perangai lagu tu. Nak tanya detail, nak bagi sekilo, setahun sekali nak bagi sekilo daging, tanya pendapatan berapa, pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah nak dapat sekilo. Jangan bunyi pun ni daging ni amanah kepala otak hang apa? Hang laduk gagal ekor tu. Jangan buat lagu tu. Jangan buat kerja bid'ah lagu tu. Apa Ibnu Qayyim kata? Makan madu pun yakin kan? Pegang daging, dia meminta, yakin dia miskin, bagi.
Ustaz, dia tipu. Ada balasan untuk dia. Takkan nak pergi minta balik. Ada orang dia terbagi 2 plastik, dia pergi minta lagi balik 1 plastik. Dia kata, pakcik mai balik 1 plastik, tersilap bagi. Apa sampai teruk macam tu? Pasal tu mereka ni mati, siku duk buruk. Pasal ni ya. Pasal rezeki dia lah terlepas doa. Bukan salah kita, bukan salah dia. Dia tak makan benda haram. Kita tersilap bagi. Kawan saya lepas tawaf tu tersilap bagi. Dia nampak RM1, RM1, rupanya dia bagi RM100. Dia bagi tak ada apa. Tapi Allah nak uji dia. Dia nampak kawan tu kan. Dia seluk pula lagi satu dia nak bagi. Tengok mana duit RM100? Mana duit RM100? Tinggal duit RM1 dengan RM5. Dia tu duk pergi dah. Hati dia kata, pergi ambil balik. Tapi dia lawan. Dia kata, saya ustaz macam mana? Saya pasti bukan duit saya kan. Saya kata tawakal pada Allah. Bukan duit saya. Dia kata, sahabat, tawakal pada Allah. Saya bagi motivasi betul-betul depan Kaabah. Muka dia merah. Sama ada merah duit atau merah tak puas hati. Saya tak tahu. Saya kata, sahabat, tawakal pada Allah. Tuhan boleh bagi 1000 pada sahabat. Dia jadi muka welfare, duk tunduk. Dia kata, tersilap. Dia kata kalau sahabat pergi minta balik kat dia, saya tak tahu sahabat. Sahabat macam tak percaya Tuhan boleh ganti balik. Ustaz, saya percaya. Tapi dalam duk naik keluar Masjidil Haram, mata duk reling dia tu. 100 Tuhan, 100 itu lebih. Dia bukan orang kaya, dia lagu marahin lagu kita dah juga. Maka start pada hari tu saya pun nak derma tengok dulu. Dia kena kat aku mampu dia. Dia main-main. Kena kat orang kita syok bagi nasihat. Alhamdulillah. Ya betul. Kadang-kadang orang-orang pembaziran juga. Ya. Ingin dah pembaziran. Dia kepala dulu. Kadang-kadang kita tahu. Nanti nak buat ke mana? Tak ada kemahiran. Sepatutnya boleh dimanfaatkan. Bakar kepala dia ke, sepatutnya bolehlah manfaat, tapi dah kita tak ada kemahiran. Tidak. Itu kita tak kata salah. Sebab kita memang tak tahu nak buat. Saya tengok depa ni, depa bakar lagu mana ambil straw, depa hisap otak. Dia makan dengan straw. Perut perang tengok dia makan. Kita duk tengok lengut. Dia makan. Sampai dia ambil straw, dia bubuh dalam tulang punya darah tu kan. Dia hisap dengan straw. Susah. Dia kata sedap. Tapi kita ni bila kata korban, dia laham daging itu. Daging itu jangan ada yang buang. Sebenarnya perut dia, apa yang boleh kita manfaat, kita basuh, kita boleh makan, kesemua itu boleh dimanfaatkan. Tapi dah kita tak ada kemahiran dan kaum kita pula tidak dilatih makan-makan macam tu kan. Sepatutnya macam kambing, bila sembelih kambing kita makan, kaum kita diajak kambing pening kepala lah, darah tinggi lah, diajak lagu tu. Wahai seokok ni naik sampai ke otak, tak dipaham pun pening kepala, darah tinggi. Tapi kambing, jadi akhirnya kepala kambing dibuang, tidak dimanfaatkan. Kulit dia, Burma ni pakcik, kulit kambing tu dia buang, tak tahulah dia buang macam mana, dia tarah-tarah jadi macam keropok, dia goreng makan, sedap. Dia punya kerja, dia makan kulit kambing, buat keropok macam keropok leko, tapi sedap makan, cicak dengan air asam sampai menjilat jari, sedap je. Jadi daripada nak isap okok, makan kulit kambing lebih baik. Tapi dia pandai lah. Tapi kalau kita buang kulit kambing, kita tak dianggap membazir, kerana itu bukan bidang daripada kaum kita. Nabi bila tengok dhab, Nabi tak makan. Walaupun orang salai, orang bubuh tu Nabi tak makan. Nabi kita bukan makanan kaum kami. Kami Quraisy. Kan mulia, orang Quraisy ni makanan dia tu mulia-mulia. Kami Quraisy, kami tak makan benda ni. Tapi bila sahabat lain boleh makan. Kalau makanan itu dibuat depan Nabi, Nabi tak sentuh. Kalau dibuang pun Nabi akan biar, kerana bukan makanan kami. Kami tak biasa dengan benda makan, dan itu tidak dianggap sebagai mubazir. Boleh nak? Boleh balik nak? Cukup dah. Kalau tanya lagi,
Kita masuk bab sembelih pula. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.